Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita yang berkait dengan kertas soalan SPM 2019. Kali ini topik yang akan kita cover adalah yang melibatkan tajuk indeks dan logaritma. Okey, memandangkan ini adalah peperiksaan SPM 2019, masih lagi dalam silibus KBSM, jadi tajuknya adalah indeks dan logaritma. Untuk silibus KSSM, kita kenal tajuk ini sebagai indeks, sed dan logaritma. Jika diperhatikan tajuk ini, okey, pada kertas 1 ianya keluar setiap tahun sebanyak 2 soalan. Okey, menunjukkan bahawa ini adalah topik yang memang kerap ditanya. Bukan kerap lah, macam dah wajib dah sekarang ni ditanya setiap kali kertas SPM. Manakala untuk kertas 2, tajuk indeks dan logaritma tidak pernah pun ditanya sehinggalah pada tahun lepas tajuk ini keluar. Okey, di kertas 2 bahagian A. Kita tahu peruntukan markah bahagian A ni adalah daripada 4, 5 sehingga 8 markah. Okey, kalau cikgu tak salah. So, bila dia dah start keluar, maksudnya kita dah kena prepare lah. Kita tengok trend dia pula tahun ni. Kalau dia keluar juga pada tahun 2020 di kertas 2, means that selepas ini akan ada pertambahan bilangan soalan melibatkan tajuk indeks dan logaritma. Fokus perbincangan kita hari ini adalah melibatkan kertas 1. Okey, kertas 1 dan topiknya adalah indeks dan logaritma. Untuk KSSM, cikgu fokuskan juga pada KSSM. Okey, memandangkan KSSM juga belajar tajuk ini dan mungkin video ni akan digunakan in long term oleh murid-murid KSSM nanti. Okey, kalau KSSM dia bab 4, KBSM dia berada di bab 5. Okey, soalannya adalah soalan nombor 4 dan nombor 10. Kita mulakan dengan soalan nombor 4 dulu. Kita kata maklumat berikut adalah berkaitan dengan satu hukum indeks. Okey, yang mana dibagi dekat sini indeksnya adalah A kuasa Q dalam kurungan 8 sama dengan, kemudian dibagi sed A darab sed A darab sed A darab sed A sebanyak P kali. Okey, dia suruh kita nyatakan nilai P dan nilai Q. Okey, P kali ni bergantung kepada berapa banyak kali sed A ini ditulis. Betul? Okey, jadi jika kita ubah dalam bentuk indeks, kita boleh katakan bahawa okey, sed A ini, sed A, okey, dan kaitkan dengan P kali, kita boleh katakan dia sebagai sed A kuasa P. Setuju tak? Okey, sama macam indeks. Contohnya, indeks tu adalah indeks 3, okey, 3 kuasa 4. Apa maksud dia? Maksudnya 3 didarabkan sebanyak 4 kali, kan? 3 darab 4 kali. Jadi kita akan dapat asasnya 3, indeksnya 4. Sama juga dalam kes sed A. Sed A, okey, bilangan kalinya adalah P kali. Maksudnya sed A didarabkan dengan P. Kita tak tahu P ni nilainya berapa sebab dia suruh kita cari, kan? Okey. So kalau perhatikan, bentuknya dah nampak sama dengan A kuasa Q sama dengan 8. Dah nampak macam sama. Okey, kat sini dia bagi kita A kuasa Q sama dengan kuasa 8. A kuasa Q and then kuasa 8. Okey, nampak bentuk dia macam sama. Jadi kita dah boleh teka dah terus. P kita dah 8. Okey, jadi kita terus keluarkan untuk P. P sama dengan 8. Okey, macam mana pula untuk Q? Macam mana kita kena pasti Q? Okey, perhatikan dekat sini, dia adalah sed A. Ini adalah A sahaja. Jadi macam mana kita nak ubah sed A ke dalam bentuk A? Okey, benda ni tak ada dalam rumus indeks. Yes. Dalam rumus indeks SPM, tak ada yang berkaitan dengan sed. Okey, cuma ada indeks darab, indeks sebahagi dengan indeks kuasa. Okey, tapi benda ni ada diajar waktu awak belajar nombor indeks form 3. Ada dinyatakan bahawa sekiranya awak ada indeks yang dalam bentuk pecahan, contoh 1/3, awak boleh ubah dia kepada 3 sed A. Jika awak ada
asas A dengan indeksnya 2/3, awak boleh ubah dia kepada 3 set A kuasa 2. Okey, nampak tak dekat situ? Okey, awak boleh sentiasa ubah asas yang mempunyai indeks pecahan ke dalam bentuk set. Okey, nilai penyebut tu akan berada di luar set. Jangan besar sangat sebab dianya bukan nombor bulat. Nombor bulat yang faktor dengan set, yang didarabkan dengan set, bukan. Dia sebagai, kalau kita tengok kat sini, ini adalah punca kuasa 3. Dia adalah punca kuasa. Kalau macam ni pun punca kuasa 3. Kalau sini 1/4, so dia punca kuasa 4. Dia bukannya 4 set, bukan. Okey. And then dia punya nilai pengangka akan jadi kuasa kepada A. Kalau tengok kat sini, 3 ni jadi punca kuasa, 1 ni jadi kuasa untuk A. 2/3, 3 ni pun jadi punca kuasa dan 2 ni jadi kuasa untuk A. Tu cara nak ubah dia. Jadi bila kita nak ubah yang ini kita tahu bila set A, set yang tidak ditulis punca kuasanya, automatik itu adalah punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 tidak ditulis 2 dekat depan dia punya punca kuasa. So kita boleh menganggap di sini sebenarnya di hadapan set A ini ada punca kuasa 2 dan A ini sendiri adalah punca kuasa 1. Jadi bila kita ubah dalam bentuk pecahan, kita akan dapat dalam kurungan A1/2 P sama dengan A kuasa 3, kuasa Q and then kuasa 8. Nampak tak? Sekarang kita dah ubah. Okey, punca kuasa duduk balik dekat bahagian penyebut, kuasa A duduk dekat bahagian pengangka. So dapat 1/2. Jadi daripada sini automatik bila kita comparekan, asasnya sama, pastilah indeksnya sama. Jadi di sini indeksnya 1/2, yang ni Q. Jadi kesimpulan kita yang kedua adalah Q sama dengan 1/2. Okey, dapat tak yang tu? Senang aja soalan ni. Sebab itulah dia 2 markah sahaja. Okey, dapat aja P 1 markah, dapat aja Q 1 lagi markah. Cikgu harap tak adalah tahun lepas punya batch yang salah jawab soalan ni. Sebab terlalu simple soalannya. Okey, dia just nak tahu asas indeks awak. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan 10. Diberi log and then log C asas M sama dengan X. Okey, bila dapat macam ni, awak highlightkan sebab kejap lagi awak akan guna berulang-ulang kali. Maksudnya ni tak payah pakai kalkulator pun sebenarnya. Sebab dia terus bagi nilai log C asas M sebagai X. Okey, so dia suruh ungkapkan dalam sebutan X. Of course lah, sebab jawapan dia pun sama dengan X. So dia suruh ungkap dalam sebutan X, nilai log M 1/C. Yang ini awak boleh refer kepada rumus log. Okey, perhatikan rumus log. Ui, nampak pula tiba-tiba. Okey, kita ada rumus log darab yang mana kita boleh pecahkan dia jadi tambah log. Rumus log bahagi kita boleh pecahkan dia jadi tolak log. Dan rumus log yang melibatkan kuasa kita boleh pecahkan dia jadi faktor. Okey, kita boleh bawa kuasa ni ke depan, dia jadi faktor darabkan dengan log. Okey, so perhatikan kat sini log kita adalah dalam bentuk pecahan. Jadi kita boleh kembangkan dia ke dalam bentuk tolak. Okey, jadi kita akan buat. So jawapan untuk A, okey, kita tulis dulu log 1/C asas M sama dengan, kita boleh ubah dia ke dalam bentuk log 1 asas M tolak log C asas M. Okey, ingat tak cikgu bagi tahu dua nilai log yang constant, iaitu kalau kita ada log 1, okey, bila kita ada log 1, apa sahaja asas nilainya akan sifar. Okey, apa sahaja asas kalau di kalkulator kita adalah log asas 10, dan bila kita typekan nilai 1, nilai dia sentiasa sifar. Okey, kalau kalkulator cikgu boleh buat asas lain. Okay, kalkulator lagi satu ni kita boleh buat asas lain. Uish, nampak tak cikgu tengah ajar budak-budak form 5 distribution. Okey, so contoh cikgu buat log asas 2. Okey, and then cikgu masukkan nilai dia 1. Dia masih lagi akan dapat jawapan sifar. Maksudnya log 1 tak kisah asas apa pun jawapannya adalah sifar. Ingat yang tu. Okey, so di sini log 1 asas M dah tentulah jawapannya sifar tolak log C asas M telah diberi dalam soalan, iaitu jawapannya X. So sifar tolak X sama dengan negatif
X. Jangan bagi X saja. Mentang-mentang lah sifar, awak tak peduli pun negatif dekat depan tu. Kan, kat depan X tu. Okey, jadi jawapannya adalah negatif X. Okey, jadi di sini markahnya adalah 1. Okey, nampak cetak berbaloi kan? Sebab dia ada soalan B. Total markah adalah 4 markah untuk soalan nombor 10 ni. Jadi soalan B ni dia lebih tricky berbanding soalan A. So perhatikan soalan B. Soalan B dia bagi awak log CM kuasa 3, asasnya adalah set M. Tengok asas sama tak dengan rujukan kita? Rujukan kita asas M. Tapi dalam soalan bagi asas dia set M. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat pertukaran asas log. Dan pertukaran asas log ini pun diberi rumusnya di dalam SPM. Tengok, perhatikan ni. Okey, bila awak ada log B asas A, awak boleh ubah kepada log asas C dengan cara ubah log B asas C per log A asas C. Rumus ini juga diberi. Yang penting pandai guna. Okey, so kita akan gunakan rumus itu untuk jawab soalan B. Okey, so soalan B, kita salin dulu soalan dia. Dia bagi log C M kuasa 3, asas dia set M. So kita boleh ubah dengan cara kita ambil log ini dulu. Okey, so log CM kuasa 3. Kita nak asas dia apa? Asas M kan? Okey, jadi sini asas M perkan dengan log. Okey, kita ambil asas yang lama. Set M asas M. Okey, dan kita kena selesaikan satu per satu. Awak perhatikan dekat sini. Awak punya CM kuasa 3 ini C darab dengan M. Jadi awak boleh kembangkan dia. Okey, dengan menggunakan rumus log darab. Okey, log MN awak boleh kembangkan dia jadi log M tambah log N. Okey, jadi sekarang daripada sini awak boleh kembangkan dia jadi log CM tambah log M kuasa 3 asas M. Okey, nampak? Okey, and then perkan dengan tiba-tiba rajin bukan pembaris. Okey, perkan dengan yang ni, kes yang ini pula set M. Kalau perhatikan, samalah M dengan M, tapi kita kena ubah dulu set ni ke dalam bentuk macam yang dalam indeks tadi. Macam ni kita nak ubah daripada set ni jadi indeks. Okey, dia akan jadi log asas M 1/2. Okey, M ni kuasa 1, set ni adalah punca kuasa 2. So dia akan jadi 1/2. Okey, so kita boleh bawa ke depan. Kalau yang macam ni, kita dah boleh selesaikan. Log CM adalah X tambah yang ini 3. Kita boleh gunakan rumus log yang nombor 7, iaitu apabila awak ada log, log dengan kuasa. Kuasa tu boleh bawa ke depan, dia akan jadi faktor. Kita akan darabkan dengan kuasa. Okey, so 3 ni bawa ke depan. Awak akan dapat 3 log M asas M. Perhatikan log M asas M. Maksudnya apa? Bila awak ada log dengan asas yang sama dengan log itu, so nilainya adalah 1. Okey, perkan dengan yang ni pun yang sama, 1/2 bawa di hadapan. Okey, 1/2 bawa ke depan. So awak akan dapat 1/2 and then log M asas M. Okey, so asas sama dengan log, jadi yang ni pun nilainya 1. Okey, so cikgu bawa ke sebelah sebab tak muat. Jadi kita akan dapat kat sini X tambah 3 darab 1 dapat 3 per 1/2. Okey, awak boleh susun dia balik dalam bentuk yang lebih cantik sebab ni dah 2 kali pecahan ni. Atas dah ada pengangka, bawah ni bahagian penyebut pun dalam bentuk pecahan. So awak boleh ubah jadi X tambah 3. Okey, and then darabkan dengan 2/1. Bila pecahan, ubah dalam bentuk darab, awak kena terbalikkan dia punya penyebut dan pengangka. So dia akan jadi 2/1. Okey, so ini maksudnya semua nak awak darabkan dengan 2. X darab 2, 3 pun darab 2. Pengembangan X darab 2 awak dapat 2. X tambah 3 darab 2 awak dapat 6/1. So per 1 kita tak payah tulis. Jadi jawapan akhir dia adalah 2X tambah 6. Okey, memandangkan soalan ni melibatkan penukaran log, jadi di sini akan ada 1 markah. Okey, kemudian awak comel-comelkan keadaannya. Okey, and then awak expand log itu, awak dapat 1 lagi markah dan jawapan awak 1 lagi markah. So total 4 markah untuk soalan nombor 10.
Dia berapa dah markah ni kita dapat bila melibatkan tajuk, indeks, set dan logaritma saja. 4 tambah 2 kita dah ada 6 markah. Senang kan? Tak susah pun. Betul, tajuk ni senang. Wajib jawab. Memang wajib jawab lah. Sebab ni soalan kertas 1, tak boleh pilih. Okey? So itu sahaja daripada cikgu. Lepas ni kita akan discuss subtopik yang lain pula yang melibatkan kertas SPM 2019. So jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you.